Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cikgu. Okay. Cikgu nak minta aja semua-semua, siapa yang tak berpuasa sila berdiri di luar kelas. Okay, nampaknya semua berpuasa. Okay, by the way cikgu gurau je tadi. Okay, alhamdulillah kita dah masuk dalam bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang kita nanti-nantikan, di mana hanya berlaku setahun sekali. Okey. Diharapkan semua pelajar cikgu yang Muslim dapat berpuasa penuh lah pada tahun ini. Semoga bulan puasa bulan Ramadan pada tahun ini menjadi bulan yang paling bermakna dalam hidup kita dalam tahun ini. Dan Alhamdulillah, semoga puasa kita diberkati. Amin. Okey. Minggu lepas kita belajar buatlah timbangan duga biasa, betul? ID timbangan duga. Okey. Minggu ni yang cikgu ingat, cikgu nak teruskan pada pelarasan timbangan duga terselaras. Di mana kalau ikut kitaran perakaunan, dia berada di dalam di nombor 8. Di paling last sekali, iaitu timbangan duga terselaras. Okey. Cikgu ingin memberitahu sedikitlah tentang imbangan duga terselaras ni. Di mana imbangan duga terselaras ni adalah imbangan duga yang disediakan selepas mengambil kira semua catatan penyelarasan yang telah dijenakan dan akan dipindah catat. Itu yang dimaksudkan di akhir proses, di mana maksud yang cikgu terangkan tadi itu adalah selepas mengambil kira semua catatan penyelarasan dan telah dijenakan dan akan dipindah catat. Okey. Di timbangan duga terselaras ni, dia mempunyai pelbagai pelarasan. Di mana timbangan duga terselaras ni merekodkan benda-benda yang kita terlupa rekod. Misalnya, antara contohnya adalah hasil terakhir versus hasil terdahulu. Dan seterusnya adalah belanja terakhir versus belanja terdahulu. Okey. Siapa yang tahu pasal dua benda ni? Bagaimana yang cikgu dah pesan, cikgu kata sebelum minggu ni cikgu suruh 4 bulan gaji dulu. Baca dulu apa itu timbangan duga terselaras. Okey, siapa yang boleh jawab? Okey, tak apa. Anda semua bela-bela lagi, cikgu lah terangkan, betul tak? Okey. Okey. Sebagai contoh dan sebagai bahan untuk kita belajar pada hari ini, simple. Cikgu akan menunjukkan kepada kamu dua perbezaan di antara imbangan duga biasa dengan imbangan duga terselaras. Di mana cikgu ada print dua helaian, di mana salah satunya adalah imbangan duga biasa dan salah satu lagi adalah imbangan duga terselaras. Okey, cikgu nak tengok hampa semua faham ke tak, dan cikgu nak hampa teliti, tengok betul-betul apa perbezaan item di antara imbangan duga biasa dengan imbangan duga terselaras. Ya. So, cikgu bagi ni hampa basing-basing lah. Tengok masing-masing, tengok lama sikit tak apa, bagi faham apa ada dekat, apa item yang ada dekat imbangan duga biasa dengan imbangan duga terselaras. Okey. Tu sediakan lah. Asing pada kawan kamu. Okey. Ni sebelum kita belajar tentang imbangan duga terselaras tu, cikgu nak recap balik dah tentang kitaran perakaunan. Okey, pertama sekali, di mana yang kita tahu adalah dokumen sumber. Sebelum nak apa-apa kita mesti ada dokumen, betul? Lepas itu baru pergi buku catatan pertama. Selepas itu ledger. Selepas ledger adalah timbangan duga yang baru kita belajar minggu lepas. Dan apabila selepas timbangan duga ni dihasilkan, kita mesti ada pelarasan. Selepas pelarasan dibuat, wujudnya timbangan duga terselaras. Okey.
Belum tu, yang kita nak belajar hari ni adalah timbangan duga terselaras. Okey. Timbangan duga terselaras ni adalah dia akan menunjukkan baki suka semua akaun yang telah terlibat dalam pelarasan ni ataupun yang tidak terlibat dalam pelarasan. Di mana semua baki yang telah terlibat dalam pelarasan akan menunjukkan baki terkini ataupun baki yang update paling latest lah kan. So tujuan timbangan duga ni disediakan, timbangan duga terselaras disediakan adalah bertujuan untuk menunjukkan kesemua peristiwa kewangan yang telah berlaku dalam satu tempoh masa perakaunan yang dicatatkan. Maksud dia di situ adalah benda-benda yang kita tak rekod ataupun kita terlupa rekod akan dilaraskan dalam proses ni, proses ke-5. Setelah itu baru kita akan pergi ke timbangan duga terselaras. Okey, antara pelarasannya. Okey. Guna apa tahu antara pelarasannya, contohnya adalah hasil terakhir, hasil terdahulu. Okey. Cikgu terangkan dua benda ni dulu. Okey, hasil terakhir ni adalah sesuatu ni hasil yang diperolehi dalam sesuatu tempoh perakaunan, tetapi tunai dia, duit dia belum kita terima lagi. Contohnya sesuatu perniagaan, misalnya perniagaan kain, diberi komisen sebanyak 500 sebulan. So benda tu dia dah cukup dapat, tetapi benda ni dalam bulan tu misalnya terlupa rekod. Contohlah ayat dia, contoh sesuatu perniagaan itu diberikan komisen misalnya RM500 sebulan, tetapi pada akhir bulan misalnya urus niaga ini telah tidak direkodkan, maka pelarasan mestilah dibuat, iaitu hasil komisen terakhir. Jadi hasil yang belum diterima ni akan diklasifikasikan sebagai aset semasa. Di mana benda yang kita tak dapat lagi, benda tu kita punya tapi kita tak dapat lagi, maka benda tu adalah kita punya aset. Betul? Berbeza pula dengan hasil terdahulu. Hasil terdahulu ni adalah benda yang kita memperolehinya di tempoh yang akan datang. Patutnya kita tak perlu pergi dapat benda tu, tapi kita dah dapat, kita sudah perolehi. Jadi benda tu akan diklasifikasikan sebagai liability semasa. Liability semasa. Okey. Itu bagi contoh ya, contoh. Okey. Contoh ni timbangan duga yang kita tengok tadi. Okey, ada ruangan debit, ada ruangan kredit. Okey. Komisen misalnya 5,000 ya, komisen adalah hasil. Okey. 5,000 misalnya pada bulan tersebut. Okey. Dikatakan komisen terakhir adalah sebanyak RM500. Jadi pelarasan yang perlu dibuat adalah komisen terakhir merupakan hasil terakhir, di mana komisen ni harus ditambah sebanyak RM500. Dan wujudnya satu lagi akaun, iaitu akaun komisen terakhir. Komisen terakhir. Okey. Komisen terakhir merupakan aset semasa, di mana kita berasaskan konsep ABD, aset belanja debit. Bila nilai bertambah, maka sini debit, sini kredit. Okay, nampak? Okey, komisen terakhir direkodkan. Maksudnya di bawah akaun aset A, bila nilai bertambah, maka wujudnya komisen sebanyak RM500. Okey, pasangannya pula. Okey. Pertama,
pasangannya pula adalah akaun komisen. Akaun komisen, di mana komisen ni merupakan hasil di sebalik ABD, di mana kredit loss ni akan bertambah. Komisen pula merekodkan komisen tak akru, di mana dia akan menambahkan nilai komisen terakru. Maka di sini wujudnya satu lagi penambahan akaun di dalam timbangan juga terselaras, iaitu komisen terakru di bawah aset, iaitu debit sebanyak RM500. Setakat ni faham tak? Faham. Berbeza pula dengan dua item yang seterusnya, iaitu belanja terakru versus belanja terdahulu. Belanja terakru ni pula merupakan liability semasa, di mana patutnya kita membelanjakan duit tersebut, tetapi duit itu tidak direkodkan, maka terjadinya belanja terakru yang kita spesifikasikan sebagai liability semasa. Di sebalik belanja terdahulu pula adalah belanja yang ditempoh masa yang akan datang, bukan pada bulan tersebut, maka dia terjadi di bawah aset semasa, direkodkan di bawah aset semasa. Maka pelarasan harus dibuat. Pelarasannya adalah misalnya akaun insurans, betul, insurans di bawah debit kerana ia merupakan belanja, misalnya RM1,000 setiap bulan. Diberikan contoh, insurans terakru adalah sebanyak RM200. Maka pelarasannya adalah insurans terakru, betul. Maka di sini adalah tambah 200. Jadi wujudnya satu akaun bank insurans terakru, di mana insurans terakru ni merupakan liability, iaitu hutang. Jadi tolak tambah. Insurans terakru direkodkan sebanyak RM200, maka di sini adalah kolom insurans 200. Jadi di sebalik akaun insurans terakru, insurans akaun yang diselaraskan, insurans direkodkan terakru, maka kita perlu tambah di nilai debit, di kolom debit, iaitu insurans pasangannya adalah insurans terakru RM200. Jadi pelarasan yang dibuat di timbangan juga biasa adalah insurans. Insurans tambah 200 dan wujudnya satu akaun lagi, iaitu insurans terakru. Insurans terakru yang diklasifikasikan sebagai liability semasa, maka dia akan berada di kolom kredit RM200. Jadi setakat ni semua pelajar faham antara perbezaan hasil terakru, hasil terdahulu, belanja terakru dan belanja terdahulu. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Maka selepas pelarasan ini dibuat, maka
kita haruslah menyediakan satu imbangan duga yang telah diselaraskan tadi, seperti mana yang telah cikgu berikan pada kamu sebentar di awal kelas tadi. Jadi cikgu harap semua boleh faham dan boleh buat latihan yang cikgu akan berikan kemudian di hari kelas ni. Cikgu akan bagi sedikit latihan agar kamu lebih memahami tentang konsep imbangan duga berselaras ni. Okey, ada apa soalan? Setakat ni tak ada cikgu. Okey. Okey semua. Cikgu ada latihan. Okey. Itulah. Semua belum passing pada pelajar. Okey. Itu merupakan nota yang cikgu sediakan tadi. Di belakangnya ada latihan. Jadi sekiranya ada yang perlu ditanya, buat. Sekiranya tidak faham, jumpa cikgu di luar waktu kelas ataupun di luar waktu sekolah. Cikgu sentiasa free untuk kamu semua, InsyaAllah. Apa yang cikgu harapkan dalam dunia ni adalah keberkatan. Jadi tugas cikgu sebagai pendidik, cikgu harap semuanya suka dengan cara cikgu mengajar. Walaupun agak simple, cikgu hanya menggunakan papan putih. Dan diharapkan cara cikgu mengajar ni boleh buatkan kau semua faham. Dan aku harap exam yang akan datang pada bulan hadapan, diharapkan semua boleh buatlah, InsyaAllah. Bagi pula semua. Ya, apa-apa soalan boleh ke depan lah, tanya. Okay. Buat soalan. Okey, terima kasih cikgu.